Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Salam Malaysia Madani, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Terima kasih hadirin hadiran atas peluang yang diberikan kepada saya pada hari ini, serta saya mengalukan keadaan semua yang hadir untuk mendengar ucapan mengenai satu topik yang cukup menarik serta terkesan kepada hati masyarakat pada hari ini, iaitu topik mengenai kelebihan pendidikan abad 21. Adalah terlebih dahulu saya Nur Rahman bin Rashid ingin menyantarkan persoalan kepada hadirin-hadiran tentang topik ini, iaitu jikalau Malaysia pada hari ini bukan negara maju, mungkinkah terjadinya pendidikan abad 21? Adalah terlebih dahulu saya ingin menyatakan bahawa pendidikan abad 21 bukan saja inspirasi yang dibawa oleh kerajaan, akan tetapi jikalau kita tidak mengejar sistem pendidikan yang lebih maju, kita juga akan ketinggalan dalam perkara yang lain. Kita boleh mengejar pembangunan teknologi, kita boleh mengejar pembangunan di luar bandar, kita boleh mengejar dalam membina sebuah infrastruktur yang moden, akan tetapi pendidikan masih di tahap yang lama. Sudah 60 tahun merdeka. Kemana kita pada hari ini? Kemana pendidikan Malaysia yang tekan kita nak guna pendidikan yang kuno, yang lama, bukan menidakkan pendidikan yang tradisional yang lama, akan tetapi kalau ada teknologi di tangan, kejarlah. Kalau ada benda senjata di tangan, gunakanlah untuk meropek segala musuh di depan yang ada. Itu maksud dia. Kalau senjata di tangan hanya mampu diperam, mampu diletak di dalam peti, itu tiada guna. Itu perumpamaan saya menyatakan bahawa pendidikan abad 21 kaitannya ada teknologi. Teknologi adalah bukan senjata yang sangat bahaya kepada kita. Jikalau tidak pandai kita gunakan, maka dia akan merosakkan kita. Jikalau kita simpan, kita akan ketinggalan, kita akan dimakan zaman pada hari itu. Ini bermakna pendidikan abad 21 saling berkaitannya adalah teknologi. Sistem pendidikan negara kita yang sudah merdeka ni, daripada dahulu sehingga tahun 2020, kalau dilihat adalah secara tradisional. Apabila datangnya teknologi yang perlahan-lahan yang dibawa pada tahun 90-an, maka kita lambat menggunakannya. Jikalau kita boleh membangunkan sebuah kemajuan infrastruktur, sebuah kemajuan bandar, membina bangunan tinggi-tinggi, akan tetapi sistem pendidikan di tahap yang kuno, tiada nilai langsung kepada rakyat Malaysia. Sebab itu saya menyokong hasrat kerajaan untuk membawa pendidikan abad 21, memperluaskan lagi kepada segenap rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia makin ramai dan para pelajar serta ibu bapa mahu anak mereka menerima pendidikan yang efektif, yang di mana mereka mahu hantar anak mereka ke sekolah, balik dapat apa yang dibelajar di sekolah secara total. Pendidikan abad 21 terus terang adalah pendidikan yang membawa susana pelajar, yang membawa penerimaan pelajar tentang suatu ilmu secara total. Hal ini kerana dia bukan sahaja melibatkan guru, bukan sahaja melibatkan pelajar, bahkan melibatkan persekitaran sekeliling. Lihatlah di negara maju seperti Kanada, iaitu di Newfoundland,
Mereka sudah lebih maju pendidikan daripada kita. Mereka menggunakan iPad dalam kelas mereka untuk belajar, dan kesannya pelajar yang tidak pandai matematik akan lebih pandai matematik. Sebab apa? Okey, apabila bicarakan tentang matematik memerlukan kita perlu belajar dengan agak laju serta perlu gambaran yang jelas mengenai kalau kita nak menulis formula, macam mana formula itu semua. Kalau kita gunakan secara seperti menggunakan buku, dia agak lambat dan kita hanya tengok di papan hitam nak faham, sukar. Benda yang menjadi permasalahan adalah student kena bersama dengan cikgu untuk faham satu subjek. Cikgu memberikan ilmu, student kena faham macam mana cikgu tu nak terangkan, macam mana cikgu tu ajar, macam mana nak tulis, nak selesaikan masalah matematik ni. Itu perkara yang dibawa di negara sana. Mereka, seperti kita ketahui, di dalam laman web Newfoundland Liberty menyatakan bahawa dengan izin to provide the safety and interactive education environment to the children. Itu perkara yang dibawa oleh tempat di Kanada, menunjukkan jelas bahawa sistem mereka sendiri negara moden. Mereka sendiri membawa kemodenan, memanfaatkan kemodenan kepada rakyat mereka, khususnya golongan kanak-kanak. Dan kita ketahui golongan kanak-kanak serta para pelajar apabila dapat manfaat, mereka bukan sahaja mengembangkan manfaat itu di negara ini, bahkan mereka adalah pewaris generasi yang bijak pandai yang akan datang, seperti golongan profesional yang akan meninggalkan bidang mereka jikalau mereka tua nanti. Umur semakin lanjut, pelapis tiada. Itu maksud dia. Apabila membicarakan tentang pendidikan abad 21, kita agak jelas dengar mengenai hubungan teknologi dan komunikasi. Teknologi penting untuk komunikasi. Itu adalah perkara yang ditekankan oleh saya. Kerana teknologi adalah satu medium yang cukup kuat untuk menjadikan wadah komunikasi itu semakin baik, semakin lancar. Apabila tiada teknologi, saya yakin komunikasi yang disampaikan kepada khususnya kepada para pelajar akan menjadi lebih lambat. Apa komunikasi yang dimasukkan tu? Komunikasi maksud dia dengan izin interaktif environment in society. Perkataan itu diambil daripada berpandukan merujuk pada negara maju, satu laman sesawan di negara maju, iaitu Newfoundland Liberty. Di muka surat bahagian bawah sekali nyatakan bahawa kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, adalah menjadi kewajipan negara itu untuk memanfaatkan teknologi supaya teknologi itu digunakan dengan sebaik mungkin, dan komunikasi serta pembelajaran yang jelas dapat disampaikan kepada semua pelajar. Sebagai contoh, di negara kita pada hari ini, pelajar boleh ke belajar dengan adab guna sistem tradisional saja? Maksud dia, sistem tradisional belajar berpusatkan cikgu dengan pelajar. Tak boleh, kerana pelajar kena
meneroka sendiri bidang ilmu itu. Sebagai contoh, sistem tradisional seperti saya nyatakan tadi adalah berpusat pada guru. Tak boleh. Apabila zaman semakin moden, sistem pendidikan bukan saja berpusat pada guru dengan pelajar, akan tetapi pelajar sendiri perlu meneroka ilmu yang ada di sekeliling mereka. Mereka kadang-kadang perlu tahu, visualize dengan izin perkara tersebut untuk faham. Sebagai contoh, saya mengambil tentang macam mana Cikgu Sains ingin menerangkan macam mana bumi berputar serta macam mana bumi mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Kalau cakap secara lisan tak faham. Kalau secara tulis pelajar tak tahu bumi macam ni. Mereka kurang jelas. Dan ada kalanya yang kadang-kadang pelajar ni yang ada kurang kelebihan untuk dalam visualize, dalam pemikiran, dalam imajinasi, dalam membuat untuk memfahamkan satu perkara, mereka akan salah faham. Akan tetapi pendidikan abad 21 yang sebagai contoh, pendidikan yang dibuat LCD, lepas tu ada seperti video ada satu setengah tempat yang bawa hologram untuk menunjukkan macam ni bumi buta. Kalau sebagai contoh, sekarang saya hanya bercakap saja, tapi tak ada video, tak ada visual, mungkin sukar faham. Akan tetapi kalau saya cakap, saya menunjukkan, sebagai contoh, ini bumi, ini matahari, bumi berputar seperti ini, simple. Itu menunjukkan bahawa pendidikan abad 21 bukan sahaja benda yang hanya pelajar dengar, pelajar faham. Tak boleh. Perlu ada penyaksian dengan mata sendiri macam mana suatu kaedah itu berfungsi. Maksudnya adalah pelajar tidak akan faham kalau hanya guru hanya bercakap semata-mata. Mereka akan jadi lebih faham jikalau satu guru menunjukkan membawa satu medium pelajaran yang cukup menarik. Sebab itu, pendidikan abad 21 bukan sahaja secara lisan, bukan sahaja secara visual, bahkan menjadi suatu pembelajaran itu lebih menarik dengan menzahirkan rasa terhibur, rasa seronoknya nak belajar oleh pelajar tersebut terhadap satu subjek. Saya ingin menzahirkan sokongan tidak terbelah bahagi kepada guru pada hari ini serta para ibu bapa akan kesediaan mereka untuk menyediakan medium pelajaran abad 21. Kerana secara terus terang, medium pelajaran abad 21 melibatkan kos. Ada kalanya ibu bapa macam-macam golongan ada. T20, B40. Tetapi mereka sanggup membayar nilai yang tinggi untuk anak mereka faham serta menjadikan anak mereka pandai. Matlamat ibu bapa yang kita lihat pada hari ini adalah, dengan izin, saya hantar anak saya ke sekolah untuk lihat anak saya pandai. Mudah. Itu satu klausa yang jelas menunjukkan bahawa ibu bapa hantarlah macam mana pun anak mereka sekolah, ajarlah macam mana, janji anak mereka faham. Sebab tu pendidikan abad 21 bukan saja kalau kita lihat pada kos agak tinggi, tapi kalau kita lihat pada nilai tambah, iaitu kebaikan yang dibawa oleh sistem pendidikan ni, banyak. Benar,
antara cabaran kelebihan antara cabaran pendidikan abad 21 adalah tidak semua golongan mampu untuk memilikinya. Sebab itu kerajaan Malaysia pada hari ini jelas menyediakan pelbagai peruntukan untuk memastikan pendidikan abad 21 dapat disanakan kepada semua pelajar. Maksud dia, orang yang susah pun akan dapat manfaat kerana peruntukan yang disediakan oleh kerajaan dalam di bawah Kementerian Pendidikan sangat banyak. Inisiatif kerajaan sebagai contoh, iPad percuma, dengan izin, tablet percuma kepada pelajar agar dapat belajar untuk secara gunakan kemudahan yang sedia ada yang diberikan kepada pelajar yang tidak mampu adalah merupakan satu manfaat besar kepada para pelajar yang kurang berkemampuan. Benar, ada mereka yang tidak mampu untuk membeli satu kemudahan teknologi, akan tetapi kerajaan dengan jelas, dengan takzim, mereka faham ada ibu bapa yang senang, ada ibu bapa yang susah. Kelebihan berlaku kepada ibu bapa yang senang. Ibu bapa yang susah kurang ada. Sebab tu kerajaan menyediakan inisiatif yang cukup banyak yang boleh dituduhkan. Kalau kita lihat bahawa inisiatif kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan untuk melahirkan serta memanfaatkan pendidikan abad 21 pada seluruh, bukan sebahagian, seluruh masyarakat pelajar dalam Malaysia ini. Sebelum mengakhiri perbincangan mengenai topik ini, saya ingin menyatakan bahawa komunikasi, teknologi serta hubungan yang baik antara pelajar dengan guru dalam menerima dan menyampaikan satu ilmu adalah sangat penting, kerana kelebihannya yang pertama adalah pendidikan abad 21 ni membawa kita kurangkan bukan masa belajar, maksud dia kita kurangkan sedikit lagging. Dengan izin, kalau kita belajar dalam engineering, nama dia bottleneck. Penerimaan bottleneck yang maksud lambat, dan kalau dalam sistem pendidikan pembelajaran, bottleneck dalam sistem pendidikan saya istilahkan sebagai proses yang agak lambat untuk menerima ilmu dia belajar, dengan proses yang cukup lancar menerima ilmu kepada para pelajar dan masa sama, masa di sekolah dapat dimanfaatkan 100% kepada pendidikan serta pembelajaran yang lebih efisien. Pelajar dapat mengejar suatu topik dengan cukup laju. Pelajar dapat rasa seronok. Wah, bestnya kita macam-macam aktiviti kita dapatkan. Sebab pendidikan itu bukan berpaksikan pada ICD, bukan berpaksikan pada medium-medium pembelajaran yang secara zahir dan sebagainya. Akan tetapi cara yang dibawa dalam suatu masyarakat dan suatu persekitaran itu sendiri. Maksud dia, sebagai contoh, ada pendidikan cara pendidikan abad 21 yang lebih mementingkan secara visual. Maksud dia, cikgu boleh buat visual dengan menyusul atur kedudukan kursi secara berkumpulan. Sebelum terlupa, kedudukan kursi adalah antara sebab mengapa pendidikan 21 ada kaitan. Maksud dia, kalau kat sekolah, kalau kita lihat, kalau pelajar duduk sebaris, itu bukan pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 yang sebenarnya adalah satu pembincangan secara berkumpulan. Maksud dia,
kedudukan kursi adalah secara perkumpulan, untuk membentuk satu kumpulan. Misalnya jikalau kelas ada 30 orang, satu kumpulan ada 6 orang, kedudukan kursi dia ada secara terkumpul, secara menumpu, maka proses pembelajaran yang diajar oleh guru dapat disampaikan dengan begitu lancar. Itu maksudnya kerana pendidikan abad 21 memerlukan pembincangan antara pelajar dengan kalangan pelajar, serta seterusnya idea itu dapat dilontarkan kepada guru, serta guru-guru boleh melakukan aktiviti secara berkumpulan yang lebih efektif, yang lebih mengurangkan bebanan mereka, para guru untuk menyampaikan ilmu kepada kumpulan pelajar. Kerana apabila pelajar duduk secara berasingan, secara baris, tiada perbincangan dapat dilakukan oleh para pelajar, serta para pelajar tidak dapat faham apa yang disampaikan oleh guru kerana tiada perbincangan dapat dilakukan. Bukan semua pelajar yang boleh terima 100% pembelajaran oleh guru, akan tetapi mereka memerlukan sedikit perbincangan serta sedikit tunjuk ajar pada rakan mereka untuk menjadikan mereka lebih faham. Akhir kalam, pendidikan abad 21 di Malaysia pada hari ini amat penting untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju, serta lebih lagi menjadikan pendidikan kita bukan saja di tahun yang lama, serta lebih proses pembelajaran itu lebih dapat dimanfaatkan kepada yang lebih maksimum serta efisien. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.